Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9, Serikandi Midori akan membentangkan berkenaan dengan sejarah benua kecil India. Jadi, saya Nur Anis akan memulakan dengan pengenalan kepada sejarah benua kecil India. Jadi, benua kecil India. Dalam tamadun India, jika kita lihat sejarah tamadun India ini, ia telah pun mengatakan bahawa penempatan manusia yang tetap telah pun muncul sejak 9,000 tahun dahulu dan kemudiannya ia berkembang kepada tamadun Lembah Indus. Jadi, tamadun Lembah Indus ini juga telah dikenali sebagai tamadun zaman Kansa kerana pada ketika itu masyarakat telah mencipta bahan-bahan ataupun peralatan untuk mereka gunakan daripada logam iaitu Kansa. Okey, kemudiannya ia berkembang pula kepada tamadun Veda di mana dalam tamadun Veda ini telah wujudnya agama Hindu dan Hindu itu pula adalah berasal daripada nama tempat yang mereka duduki iaitu Sindhu. Jadi Veda merupakan buku pengetahuan kepada mereka. Okey, jadi dalam 550 sebelum Masihi pula telah munculnya kerajaan yang dan republik yang berdaulat iaitu dikenali sebagai Mahajanapanda dan ia telah terkenal di seluruh negara. Kemudiannya dalam tamadun India ini juga telah wujudnya Empire Maurya, di mana Empire Maurya merupakan sebuah dinasti ataupun empire yang sangat luas dan ianya telah diasaskan oleh Chandragupta Maurya. Dan dalam masa yang sama, Maharaja Asoka dia telah berjaya menyatukan kebanyakan daripada kawasan Asia Selatan ini. Dan walau bagaimanapun, terdapat serangan-serangan yang berturut daripada Asia Tengah dan ini menyebabkan kemerosakan telah berlaku. Dan pada dalam dinasti Gupta pula, mereka dikatakan bahawa telah melihat zaman keemasan India ataupun dikenali sebagai Golden Age of India. Di mana ketika dalam zaman keemasan India ini, masyarakat India mereka telah berjaya mencapai sesuatu yang besar macam seperti dalam astronomi, dalam sains, dalam matematik. Mereka juga telah berjaya mencipta sistem penomboran dan inilah dikatakan pencapaian yang besar dan keemasan zaman India. Walau bagaimanapun, berlaku kemerosotan dalam dinasti tersebut dan India telah pun tertakluk di bawah Kesultanan Delhi dan seterusnya dalam dinasti Mughal dan mereka juga sejarah juga telah menyatakan bahawa dalam dinasti Mughal ini, Maharaja Mughal dia berjaya menyebarkan ataupun berjaya meluaskan kuasa mereka meliputi sebahagian besar daripada Asia Selatan. Dan jika kita lihat sebenarnya benua kecil India ini juga dikenali sebagai subbenua India ataupun Asia Selatan. Jadi selepas daripada kewujudan inilah berlaku pula pertembungan India dengan British. Jadi pertembungan India dengan British ini adalah bermula dengan wujudnya Syarikat Hindia Timur Inggeris. Jadi Syarikat Hindia Timur Inggeris ini merupakan sebuah piagam yang berkaitan dengan perdagangan di mana mereka Syarikat Hindia Timur Inggeris ini telah menerima piagam diraja daripada Ratu Elizabeth dan British telah pun menjadikan Syarikat Hindia Timur Inggeris ini sebuah syarikat yang melaksanakan perdagangan antarabangsa. Pada abad ke-16 telah berlakunya kemasukan daripada orang-orang asing ke India seperti telah masuknya kerajaan negara-negara Eropah seperti Portugis, Belanda, Perancis dan juga Inggeris sendiri, British. Jadi kemasukan mereka ini sebenarnya mereka juga ingin mengambil kesempatan ke atas India di mana pada ketika itu India telah mengalami sedikit ketegangan dalam penubuhan kerajaan-kerajaan tempatan. Jadi dalam masa yang sama, British dan juga negara Eropah ini telah mengambil kesempatan terhadap India untuk menjadikan India sebagai sebuah tanah jajahan. Jadi jelas terlihat bahawa Syarikat Hindia Timur Inggeris ini bukan sahaja melaksanakan perdagangan antarabangsa, malah mereka juga bertujuan untuk menjadikan negara India ini sebagai tanah jajahan mereka.
ke. Okey, walau bagaimanapun telah muncul juga sebuah peperangan yang macam peperangan pertama yang telah dimulakan oleh pemberontak di mana pemberontak India iaitu askar upahan dalam syarikat Hindia Timur Inggeris. Jadi bermula daripada situlah berlakunya peperangan di mana mereka telah menentang orang-orang Eropah, orang-orang British ini daripada terus menjajah India. Walau bagaimanapun, mereka telah gagal dan daripada kegagalan mereka itulah India akhirnya secara langsung telah tertakluk di bawah Empire British. Jadi di sinilah bermulanya pemerintahan British di India dan bagaimana British telah melaksanakan pembaharuan mereka di India. Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang dasar-dasar yang diperkenalkan oleh British di India. Terdapat 3 tahap dasar yang British perkenalkan di India, iaitu dasar pemeliharaan, dasar kebaratan dan juga dasar pengecualian. Dasar yang pertama iaitu dasar pemeliharaan pada tahun 1757 sehingga 1828 yang berlaku sepanjang 71 tahun. Pada tahap ini, British mengamalkan dasar tidak campur tangan dan tidak terlibat dalam hal ehwal tempatan di India. Amalan kasta dan adat dalam agama Hindu serta agama Islam masih kekal diamalkan oleh masyarakat tempatan di India. Dasar yang kedua ialah dasar kebaratan, iaitu pada tahun 1828 sehingga 1858 yang berlaku sepanjang 30 tahun. Pada tahap ini, British mula campur tangan dan menekankan kebaikan kehidupan dan pemikiran barat. Hal ini kerana British menganggap bahawa sifat masyarakat tempatan India sebagai tidak bertamadun dan tidak berperi kemanusiaan. Ini juga merupakan zaman pembangunan sosial India di mana akta-akta yang menentang amalan sosial masyarakat tempatan mula diperkenalkan oleh pemerintahan British. Dasar yang ketiga ialah dasar pengecualian pada tahun 1858 sehingga 1947 yang berlaku sepanjang 89 tahun. Tindakan British sebelum ini yang campur tangan dalam adat resam dan aktiviti sosial masyarakat tempatan di India menimbulkan kemarahan masyarakat tempatan. Oleh itu, rakyat India mula bangkit untuk memprotes dasar dan akta yang dibawa oleh pihak British ini. Dasar ini juga adalah ekoran daripada Perang Dahagi pada tahun 1857. Dalam perang tersebut, masyarakat tempatan India melakukan pemberontakan besar-besaran terhadap pemerintahan British. Maka, British tidak lagi menyerang adat istiadat negara India dan tidak lagi mengkristiankan rakyat India. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pembaharuan sosial yang diperkenalkan oleh pihak British di India sepanjang 1828 sehingga 1858. Terdapat 6 pembaharuan sosial yang berlaku, iaitu yang pertama ialah pengharaman sati, kedua ialah penghapusan tugi, ketiga ialah pelaksanaan pendidikan barat, keempat ialah penghapusan perhambaan, kelima ialah penjagaan harta penukar agama dan yang keenam ialah kebenaran janda kahwin semula. Pembaharuan sosial yang pertama ialah pengharaman sati 1829 yang juga dikenali sebagai suti. Sati merupakan amalan masyarakat tempatan India yang dianggap sebagai suci di mana janda yang telah kematian suami harus membakar dirinya bersama mayat suami. Amalan sati dianggap sebagai suci kerana penganut Hindu percaya bahawa walaupun suami telah mati, namun ikatan suami dan isteri masih tidak putus
sehingga segala perbuatan isteri akan memberi kesan kepada suami yang telah mati. Pada Disember 1829, Lord William Bentinck meluluskan akta yang mengharamkan amalan sati. Mereka yang masih mengamalkan sati akan dikenakan hukuman denda dan penjara. Jika amalan sati yang dilakukan melibatkan penggunaan dadah, maka bersalah tersebut akan dihukum mati. Ram Mohan Roy bersama gerakan Brahmo Samaj berusaha menghapuskan amalan sati dengan menerbitkan risalah mengenai keburukan sati. Masyarakat India merasa marah sehingga mengancam keselamatannya. British mengharamkan amalan sati kerana amalan ini menyebabkan hilang tenaga kerja dalam perusahaan kecil dan ekonomi negara terjejas. Pada tahun 1833, golongan pro-sati cuba untuk memprotes dan menentang pengharaman sati, tetapi ditolak. Sejak itu, sati diharamkan di semua kawasan di bawah penguasaan British, tetapi masih diamalkan di kawasan yang di luar pengaruh British. Pembaharuan sosial yang kedua ialah penghapusan tugi pada tahun 1830. Tugi ialah perbuatan jenayah rompakan dan pembunuhan yang dilakukan ke atas musafir dan peniaga di India. Kumpulan tuk dianggotai oleh petani dan peniaga. Masyarakat India percaya bahawa amalan tugi ini dilakukan di atas nama Tuhan Kali. Tuhan Kali bertangan enam dianggap sebagai dewi pelindung kepada kalangan kasta bawahan dan penjenayah. Lord William Bentinck dibantu oleh Kolonel William Sliman membantras tugi. Tugi Department diperkenalkan di India dan Sliman menjadi superintendent di dalam Jabatan Anti-Tugi. Beliau menangkap kumpulan-kumpulan tugi dan mengumpulkan maklumat tentang strategi aktiviti tugi melalui ahli kumpulan tugi yang telah ditangkap. Amalan tugi perlu dihapuskan untuk menjaga kepentingan ekonomi dan keselamatan pedagang. Amalan tugi juga boleh menggugat keselamatan dan keamanan negara. Akhirnya, amalan tugi telah berjaya dikawal oleh pasukan keselamatan di India. Seterusnya ialah pelaksanaan pendidikan barat. Sebuah polisi telah dikeluarkan pada tahun 1835 yang mengiktiraf keperluan pendidikan Inggeris di mana bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa pengantar. Lord Macaulay iaitu Presiden Jawatan Kuasa Am berpendapat bahawa pendidikan barat bersifat berat sebelah di mana golongan atasan dapat menerima pendidikan yang baik manakala golongan bawahan tidak mendapat pendidikan yang baik. Isu kewangan menyebabkan pendidikan yang sempurna hanya diberikan kepada golongan atasan sahaja. Masyarakat diberitahu bahawa pendidikan barat ini diwujudkan bagi memartabatkan rakyat India. Namun pada hakikatnya, British memperkenalkan pendidikan barat bagi mendapatkan rakyat tempatan yang sanggup bersubahat dengan mereka dan memperkukuhkan kedudukan British di India. William Bentinck memberi gambaran kepada rakyat tempatan India bahawa pendidikan barat berteraskan sains asli, falsafah dan kesusastraan yang sangat penting bagi mengubah corak pemikiran India yang mundur. Dalam masa yang sama, pendidikan barat dilakukan untuk mendapatkan tenaga kerja mahir yang murah bagi mengisi jawatan rendah dalam sektor perkhidmatan awam. Pembaharuan sosial yang keempat ialah penghapusan perhambaan. Pada tahun 1843, British mengharamkan perhambaan kerana ia bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Akta Perhambaan India pada tahun 1843 diperkenalkan oleh British bertujuan untuk melarang semua aktiviti ekonomi yang berkaitan dengan perhambaan.
Menurut akta tersebut, penjualan mana-mana orang yang dijadikan sebagai hamba adalah dilarang. Sesiapa yang membeli atau menjual hamba akan dikenakan hukuman yang berat. Pembaharuan sosial yang kelima ialah penjagaan harta penukar agama pada tahun 1850. Sebelum kedatangan British, mana-mana rakyat India yang menukar agama akan dilucutkan hak terhadap harta keluarga. Tetapi pada tahun 1813, British telah membawa masuk penyebaran agama Kristian di India. Selepas tahun 1820-an, pertubuhan Kristian menyumbang kepada pembinaan dan pengurusan sekolah dan kolej di India. Oleh itu, British kurang senang dengan amalan masyarakat India yang tidak mendapat harta keluarga jika mereka menukar agama. Maka, Akta Penjagaan Harta Penukaran Agama telah diperkenalkan supaya mana-mana masyarakat India yang menukar agama akan mendapat hak pewarisan yang sama. Pembaharuan sosial yang keenam ialah kebenaran janda kahwin semula iaitu pada tahun 1856. Masyarakat Hindu percaya bahawa wanita yang telah kematian suami tidak boleh berkahwin lagi. Mereka tidak dibenarkan memakai pakaian yang cantik dan hanya dibenarkan memakai pakaian yang keras dan berwarna putih. Oleh itu, British memperkenalkan Akta Perkahwinan Semula Janda pada tahun 1856 kerana British amat mementingkan rasional, hak asasi, perubahan sosial dan hak individu. Kesannya, rakyat tempatan bangkit untuk menentang akta ini. Hal ini kerana perkahwinan semula balu-balu dilarang sama sekali dalam masyarakat tempatan India. Mereka juga menganggap British sebagai menghina amalan tradisi mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Rubiatul Adabiah binti Muhammad Syari akan menyambung pembentangan bagi nasionalisme di India. Jadi sebelum kita masuk kepada perkembangan nasionalisme di India, nasionalisme ini membawa maksud kepada kesedaran berpolitik di kalangan masyarakat di sesebuah kawasan ataupun wilayah. Jadi berdasarkan kesedaran berpolitik ini akan melahirkan keinginan untuk menentukan dan juga membentuk negara bangsa tanpa campur tangan oleh kuasa-kuasa asing. Jadi sebagaimana yang telah berlaku di India melalui peristiwa Dahagi, yang mana peristiwa Dahagi ini yang berlaku pada tahun 1857 adalah pemberontakan ataupun reaksi orang India terhadap British apabila mereka mencampuri urusan politik, ekonomi dan sosial mereka. Jadi peristiwa Dahagi ini secara tidak langsung telah menyemarakkan dan juga membangkitkan semangat nasionalisme di India. Dan peristiwa Dahagi ini juga merupakan boleh dikatakan sebagai perang kemerdekaan yang pertama di India. Dan faktor yang mendorong kepada perkembangan nasionalisme di India adalah yang pertama iaitu sistem undang-undang dan pentadbiran yang membawa kepada penyatuan orang India dari pelbagai keturunan yang mana mereka akan disatukan di bawah satu perakuan kepada satu sistem undang-undang yang sama. Okey, yang mana mereka akan dilayan bagaimana orang India dan tidak akan dibezakan mengikut kelas, kasta, budaya dan juga agama. Dan melalui sistem perundangan yang sebegini telah melahirkan satu pemikiran aras yang serupa dan telah menanam semangat kekitaan yang tinggi di dalam diri mereka. Jadi setiap perubahan pentadbiran yang berlaku di dalam negara mereka turut merangsang kepada perkembangan nasionalisme di India. Yang kedua adalah perkembangan dalam sistem perhubungan dan juga pengangkutan. Okay? Sebagai contohnya adalah kemudahan kereta api, telegraf dan juga telefon yang mana telah boleh menghubungkan di antara satu sama wilayah yang mana dahulunya cukup berpisah jauh. Jadi mereka boleh berhubung dan mengetahui apa yang telah berlaku di sesuatu kawasan tersebut. Yang ketiga adalah pengenalan sistem pendidikan dan bahasa terhadap pelbagai perkara yang berlaku di seluruh dunia kerana mereka sudah boleh membaca dalam bahasa Inggeris. Jadi mereka boleh membaca berita-berita dari akhbar yang menceritakan tentang
apa yang berlaku di luar dari negara mereka, sebagaimana revolusi Perancis telah merangsang minda mereka tentang apa juga yang telah berlaku di India. Dan yang terakhir adalah kewujudan kelab dan persatuan merangsang kepada kelahiran akhbar dan majalah untuk menyebarkan maklumat dan juga berita. Sebagai contohnya persatuan ataupun kelab yang telah tertubuh di India adalah Persatuan Tuan Tanah, Persatuan Zaminder dan juga Persatuan British India, di mana mereka telah melahirkan akhbar dan juga majalah yang memuatkan berita tentang apa yang telah berlaku di India, dan ini akan secara dengan mudah dan cepatnya tersebar oleh masyarakat untuk mengetahui apa yang sedang berlaku di India. Dan sarjana juga telah menyimpulkan bahawa perkembangan nasionalisme ini terbahagi kepada beberapa tahap, iaitu tahap yang pertama adalah sosio-keagamaan. Sosio-keagamaan ini adalah bermaksud kepada mewujudkan satu perasaan cinta terhadap kebudayaan tempatan dan cuba untuk mengusir budaya lain yang mungkin boleh merosakkan kebudayaan mereka. Dan tahap kedua adalah liberalisme, tahap ketiga adalah militan dan juga radikal, dan tahap keempat adalah tahap pencapaian kemerdekaan, dan ini adalah merupakan tahap yang paling terpenting dalam perkembangan nasionalisme di India. Kongres Kebangsaan India pada tahun 1885, yang mana faktor kepada pertubuhan parti Kongres Kebangsaan India ataupun KKI ini adalah daripada kesedaran tinggi dalam kalangan elit berpendidikan, terutamanya graduan-graduan Universiti Calcutta, terhadap nasib dan juga kedudukan orang India di bawah penjajahan British, yang mana cadangan ini telah dilakukan oleh Alan Octavia Hume yang membawa kepada perjumpaan pertama dan seterusnya terlahirnya KKI. Dan pertubuhan KKI ini adalah untuk membolehkan semua kalangan orang India tanpa mengira wilayah dan juga kawasan akan mampu untuk saling mengenali dan juga berjuang untuk mencapai objektif yang sama. Dan isu pertama yang pernah dilakukan oleh KKI adalah berkenaan dengan kemasukan orang India dalam perkhidmatan awam, yang mana perkhidmatan awam bagi orang India adalah sangat terhad disebabkan oleh faktor kedudukan pengambilan peperiksaan adalah di England, yang mana jauh daripada India, dan juga adalah disebabkan had umur yang itu hanya mencapai 19 tahun sahaja. Jadi KKI telah berusaha mendesak pihak British untuk diberikan kelonggaran, dan akhirnya berjaya, yang mana pengambilan peperiksaan bukan sahaja boleh diambil di England tetapi juga di Delhi, dan had umur juga telah dinaikkan. KKI juga adalah lebih bersifat pertubuhan eksklusif yang dihadiri oleh kalangan atasan dan juga berpendidikan, sebagai contohnya doktor dan juga peguam. Namun KKI tidak mampu lagi untuk menarik minat golongan bangsawan dan juga aristokrat tempatan, yang mana telah memberikan kelemahan kepada keuangan mereka, namun mereka masih boleh bertahan kerana mendapat sokongan daripada golongan Parsi di Bombay. Namun ini tidak bertahan lama kerana terdapatnya gerakan anti Kongres yang mana berlaku di Parsi. Dan dasar perjuangan KKI adalah bersifat lembut dan juga berasaskan perlembagaan, dan ini menjadikan mereka beranggapan bahawa KKI ini mengharapkan lebih banyak kebaikan diberikan oleh pihak British, namun masih mengekalkan pihak British sebagai penguasa kepada mereka ataupun penguasa di India. Dan KKI telah teruji semasa pemisahan Bengal daripada wilayah oleh pentadbir British, kerana tindakan ini telah mewujudkan satu pencanggahan pemikiran oleh orang Islam dan juga orang Hindu, serta KKI juga beranggapan bahawa pemisahan ini akan merencatkan kemajuan masyarakat di dalam bidang sosial, kebudayaan, pendidikan ataupun politik. Dan KKI juga mempunyai agenda yang sangat penting dalam isu perpaduan kaum kerana ketegangan yang berlaku di antara orang Islam dan juga Hindu yang semakin meruncing. Dan disebabkan oleh itu, KKI telah membuka persatuan kepada orang ramai, tidak mengira kaum dan juga agama. Dan ini telah menyebabkan menarik minat masyarakat
India, masyarakat Hindu dan juga Islam untuk menyertai Kongres Kebangsaan India, dan mereka juga tidak membantah sekiranya masyarakat di India seperti orang Islam untuk menyertai Kongres Kebangsaan India ataupun dalam masa yang sama menyertai Liga Muslim, yang mana menyertai kedua-dua parti pertubuhan tersebut. Dan KKI juga menjalankan operasi melalui dua wadah, iaitu wadah yang pertama adalah di India dan wadah yang kedua adalah di England, yang mana mereka beranggapan bahawa perjuangan KKI mestilah dilakukan berdekatan dengan pusat kuasa dan melakukan hubungan dengan adakan hubungan dengan parlimen dan juga ahli-ahli parlimen. Pemisahan Bengal pada tahun 1905, yang mana Bengal ini adalah terletak di kawasan timur laut India yang menjadi muara kepada Sungai Ganges dan merupakan kawasan yang paling subur. Jadi pentadbiran British meletakkan bahawa semasa ingin melakukan pemisahan Bengal ini adalah bukan satu proses kepada perubahan, kerana telah pun pernah berlaku di Bihar dan juga Orissa. Dan wilayah di Bengal ini kerana sangat luas, jadi pihak British ingin melakukan pemisahan bagi supaya pentadbiran itu boleh dijalankan lebih efektif. Dan selepas dilakukan pemisahan, wilayah baru itu dipanggil sebagai Bengal Timur dan menjadikan Dhaka sebagai ibu negeri. Jadi langkah pemisahan Bengal ini adalah untuk mengurangkan bebanan pentadbiran yang berlebihan dan memudahkan untuk kawalan, serta daripada sudut pandangan politik adalah disebabkan untuk menyeimbangi antara penduduk orang Islam dan juga orang Hindu. Hal ini adalah kerana sebelumnya pemisahan Bengal ini, majoriti di kawasan tersebut adalah oleh orang Hindu. Namun selepas berlakunya pemisahan ini, wilayah tersebut majoritinya adalah orang Islam, dan disebabkan oleh ketidakpersetujuan untuk melakukan pemisahan Bengal ini, telah pun berlaku demonstrasi serta menolak barangan daripada British seperti kain kapas. Mereka membakar barangan-barangan British ini, serta mereka telah melakukan gerakan anti pemisah oleh golongan radikal dan dikuatkan lagi oleh dengan 3 asas yang utama yang wujud dalam masyarakat Bengal, iaitu bahasa, sejarah dan juga agama. Ketegangan antara orang Hindu dan Islam semakin memuncak kerana kempen anti pemisah ini dilihat sebagai kempen orang Hindu, kerana pihak masyarakat orang Hindu ini mereka tak nak ataupun tidak mahu pemisahan Bengal itu. Namun bagi masyarakat Islam, mereka mahukan kerana sekiranya masih bergabung, masyarakat Islam di Bengal ini akan menjadi sebagai masyarakat minoriti sahaja, dan orang Islam bersetujulah untuk pemisahan Bengal ini, dan kebanyakan pun pemimpin politik tidak menyertai Kongres Kebangsaan India, tapi memasuki parti politik Liga Muslim. Dan berdasarkan kewujudan KKI dan juga persaingan yang berlaku di antara orang Islam dan juga orang Hindu ini telah mewujudkan menyebab terwujudnya Liga Muslim. Dan nasionalisme Bengal ini juga boleh dikatakan berkait rapat dengan persaingan di antara orang Islam dan juga Hindu. Liga Muslim pada tahun 1906, yang mana pertubuhan Liga Muslim ini, faktor yang pertama adalah disebabkan masyarakat Islam telah dipandang serong oleh British selepasnya peristiwa Dahagi pada tahun 1857. Kerana di dalam peristiwa Dahagi ini, pihak British telah mencampuri dalam adat istiadat serta keagamaan masyarakat di India, serta pada masa itu masyarakat Islam sedang mengembalikan sejarah kedudukan dan juga keagungan pemimpin orang Islam di India. Jadi mereka banyaklah gerakan-gerakan oleh masyarakat Islam dalam menentang pihak British. Daripada kesan peristiwa tersebut telah menjadikan masyarakat Islam ketinggalan dalam banyak perkara, terutamanya dalam pendidikan. Dan faktor yang kedua adalah disebabkan ketegangan yang berlaku di antara orang India dan juga orang Islam, maka tertubuhnya Liga Muslim yang mana turut dikenali sebagai All India Muslim League.
dan Nawab Salimullah telah menyediakan skema pembentukan Konfederasi Muslim seluruh India yang menjadikan embrio kepada pertubuhan Liga Muslim. Dan ahli Liga Muslim juga telah terdiri daripada golongan English Speaking Group, iaitu mereka yang setia kepada pihak British. Okay, hal ini adalah kerana objektif ataupun matlamat pertubuhan parti Liga Muslim ini adalah menunjukkan kesetiaan ke seluruh masyarakat Islam kepada British dan juga berusaha untuk menghilangkan salah faham terhadap masyarakat Islam. Serta Liga Muslim ini juga adalah untuk melindungi hak-hak politik dan juga keinginan masyarakat Islam serta dihormati sebagai sebahagian penduduk di India. Dan Liga Muslim ini adalah untuk memimpin masyarakat yang berkait dalam ekonomi dan juga pembangunan sosial. Dikatakan juga adalah Liga Muslim ini persaingan kepada Kongres Kebangsaan India kerana matlamat ataupun objektif mereka yang berlawanan. Namun telah pun erat selepas Liga Muslim ini berada di bawah pimpinan Muhammad Ali Jinnah pada tahun 1916. Maka itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, jadi saya akan membentangkan tentang tokoh kemerdekaan. Okey, dalam sesebuah negara yang pernah dijajah, sudah pasti mempunyai tokoh kemerdekaan yang mana tokoh inilah yang menyumbang kepada negara itu untuk terlepas daripada jajahan kuasa luar. Oleh itu, negara India juga mempunyai tokoh kemerdekaan mereka seperti Mahatma Gandhi. Okey, Mahatma Gandhi atau nama sebenarnya ialah Mohandas Karamchand Gandhi. Okey, beliau dikenali sebagai tokoh utama Gerakan Nasional India. Beliau juga dikenali sebagai tokoh penyayang keamanan kerana perjuangannya menuntut kemerdekaan tidak menggunakan kekerasan. Okey, Gandhi memperkenalkan 4 ajaran yang digunakan untuk menghalau British daripada India, iaitu yang pertama, ahimsa, yang bermaksud melawan tanpa kekuatan ataupun kekerasan. Okey, ajaran ahimsa inilah yang digunakan oleh Gandhi daripada awal perjuangan menuntut kemerdekaan sehinggalah mendapatkan kemerdekaan. Okey, kemudian yang kedua ialah hartal yang bermaksud mogok kerja. Kemudian ajaran yang ketiga ialah satyagrah yang bermaksud tidak mahu bersama dengan pihak asing. Dan kemudian yang keempat ialah swadeshi yang bermaksud tidak mahu memakai produk luar negara. Okey, melalui 4 ajaran Gandhi ini, beliau serta masyarakat India telah berjaya membuatkan pihak British mengalami kemerosotan terutama di dalam bidang ekonomi kerana mereka tidak mahu bekerjasama dengan pihak luar. Okey, untuk pemahaman yang lebih lanjut, saya cadangkan untuk melihat filem Gandhi kerana di situ menceritakan tentang perjuangannya. Kemudian saya akan teruskan kepada tokoh kemerdekaan yang kedua iaitu Jawaharlal Nehru. Okey, tentang Jawaharlal Nehru, beliau merupakan Perdana Menteri India yang pertama. Nehru juga merupakan pengganti politik dan perantis Gandhi kerana beliau mengikuti perjuangan Gandhi dan bersama-sama dengan Gandhi dalam menuntut kemerdekaan India. Nehru juga dikenali sebagai pemimpin berkecuali dalam luar negara. Okay, perjuangan Nehru juga mengikuti ajaran Gandhi iaitu Satyagraha atau ketika perjuangan Nehru yang dikenali sebagai gerakan bukan koperasi. Okay, melalui perjuangan kemerdekaan oleh Nehru ini, beliau telah berjaya membuat pembaharuan dalam ekonomi dan pendidikan. Okay, pembaharuan yang dibuat oleh Nehru ini sebenarnya adalah hasil daripada beliau melihat kehidupan rakyat India, terutama sekali penduduk India di kampungnya. Pada ketika itu, beliau melihat bagaimana kehidupan para petani di sana, bagaimana mereka bekerja dan gaya hidup mereka. Oleh itu, Nehru nekat dalam menguatkan lagi perjuangannya menuntut kemerdekaan dan membawa perubahan kepada India. Okay, jadi itu sahaja ringkasan tentang Jawaharlal Nehru. Okay, akhir sekali, tokoh kemerdekaan India ialah Muhammad Ali Jinnah. Okay, sekiranya Nehru merupakan Perdana Menteri India yang pertama, maka Muhammad Ali Jinnah merupakan Perdana Menteri Pakistan yang pertama. Okay, Muhammad Ali Jinnah dikenali sebagai tokoh pembaharuan sekaligus pembangun negara Pakistan. Okay, perjuangan Ali Jinnah ni dalam kemerdekaan ialah dalam Liga Muslim dan perjuangan umat Islam India untuk mewujudkan Pakistan. Oleh sebab itu, beliau juga mendapat gelaran Quaid-i-Azam yang bermaksud pemimpin besar. Hal ini kerana beliau yang paling banyak melakukan pelbagai cara dalam menguatkan Liga Muslim dan berjuang untuk mewujudkan Pakistan. Bahkan
Beliau juga membuat perundingan dengan INC untuk INC mengakui Liga Muslim di India, tetapi perundingan itu telah gagal. Oleh sebab itulah Ahli Jinnah nekat dan berusaha untuk mewujudkan Pakistan bagi memberikan kebebasan kepada umat Islam di India untuk bebas di negara mereka sendiri. Okay, sumbangan Ahli Jinnah adalah beliau membuat reformasi dalam bidang kehidupan, baik politik, agama, pendidikan dan juga sosio budaya. Mungkin ramai yang tak nampak apa kaitan Ahli Jinnah dengan kemerdekaan India sebab beliau banyak fokus kepada mewujudkan Pakistan kan. Tetapi disebabkan fokusnya dalam mewujudkan Pakistan inilah, beliau berjuang dalam menuntutkan kemerdekaan. Kerana apabila India bebas daripada jajahan British, barulah Liga Muslim dapat menuntut hak mereka di India. Okay, oleh itu, walaupun matlamat Ahli Jinnah ini berbeza dengan Gandhi dan juga Nehru, tetapi keinginan mereka adalah sama, iaitu memerdekakan India. Okey, itu sahaja tentang tokoh kemerdekaan yang popular di India, bahkan popular juga di dunia. Okey, kemudian saya akan menceritakan tentang sejarah kemerdekaan India. Okey, India mendapatkan kemerdekaan mereka pada 15 Ogos 1947. Kemerdekaan India ini telah berjaya didapatkan melalui perjanjian damai, iaitu membahagikan India kepada dua negara iaitu India dan juga Pakistan. Ini bermaksud perjuangan Muhammad Ali Jinnah dan Liga Muslim telah berjaya. Walau bagaimanapun, sebenarnya kemerdekaan India ini juga adalah hasil daripada pembentukan INC iaitu Indian National Congress yang memain peranan dalam menguruskan pentadbiran India pada ketika itu. Dan INC ini jugalah yang membatalkan rundingan Ahli Jinnah dalam memperakui Liga Muslim di India. Okey, kemudian kemerdekaan ini berjaya kerana gerakan Liga Muslim yang juga memainkan peranan mereka dalam menuntut kemerdekaan dan juga bagi mendapatkan pengakuan tentang hak mereka sebagai umat Islam untuk diperakui. Okey, jadi itulah secara ringkas tentang sejarah kemerdekaan India. Secara keseluruhannya, dapat kita lihat bahawa kedatangan British ke tanah India sedikit sebanyak telah meninggalkan kesan yang positif dan juga telah memberikan pembaharuan terhadap negara India. Walau bagaimanapun, British masih lagi mempunyai kepentingan mereka sendiri menjadikan India sebagai tanah jajahan mereka. Kemunculan ahli-ahli ataupun tokoh-tokoh perjuangan juga memberikan pengajaran yang sangat bernilai terhadap diri kita dan juga masyarakat di luar. Oleh itu, sekian sahaja daripada kumpulan kami berkenaan dengan sejarah benua kecil India. Sekian, terima kasih.